Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu tentang isu Datuk Hatan yang dikatakan telah sekolahkan seorang pembaca berita tu. Perkara ni dah viral lah, dah kecoh di social media dan juga di media masa yang lain. Jadi saya tak perlulah nak mainkan video tersebut semula. Anda boleh search dan cari Datuk Hatan sekolahkan pembaca berita. Anda boleh dengar sendiri bagaimana Datuk Hatan berpelakuan seperti seorang yang tidak berakhlak dan tidak beradab itu. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini ada dua perkara. Satu perkaranya adalah tentang tidak bersetuju dengan perkataan menyekolahkan. Sebab apabila kita guna perkataan sekolahkan, maksudnya perlulah ada ciri-ciri sekolah tu. Maksudnya nak sampaikan ilmu, nak membetulkan apa-apa yang salah terhadap sesuatu kenyataan dan sebagainya. Tapi dalam kes ini, pembaca berita tu kita lihat bagaimana excited dia apabila telefon bercakap dengan Datuk Hatan dan meminta Datuk Hatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bukan satu exam ataupun test ataupun ujian terhadap pembaca berita ni, bukan. Dia minta Datuk Hatan untuk sampaikan pandangan Datuk Hatan dan bercerita sedikit. Dia dah cakap macam tu. Kemudian Datuk Hatan keluarkan statement, kamu tahu tak atau tak tahu sejarah ekspedisi ni? Kamu buat kerja ke tak buat kerja? Kemudian apabila pembaca berita tak boleh nak jawab ataupun beri jawapan yang tak tepat itu, dia jawab kata pula, aduh ini semua pelakuan-pelakuan orang yang nak patronize orang lain, nak mempelekehkan orang lain. Jadi perkataan sekolahkan pembaca berita tu tak betul, tak boleh digunakan. Kan patutnya netizen mengeluarkan kenyataan bahawa Datuk Hatan mempelekehkan pembaca berita. Biar menyampaikan sesuatu yang lebih tajam kepada Datuk Hatan. Yang keduanya saya nak sampaikan adalah tentang, saya bersetuju pula. Saya bersetuju tentang apabila netizen meminta Datuk Hatan untuk memohon maaf. Ini memang perlakuan yang baik. Jika Datuk Hatan seorang yang beradab, mempunyai hati yang baik, akan tampil semula untuk memohon maaf dan menerangkan apa yang berlaku di dalam kepala Datuk Hatan ketika itu apabila pembaca berita itu telefon tiba-tiba naik baran. Apa hal? Cuba terangkan dan mohon maaf. Sebab Datuk Hatan telah berpelakuan tidak beradab. Datuk Hatan pernah menyekolahkan, ini baru betul menyekolahkan, seorang pensyarah pada ketika itu dulu. Dia kata bertaraf pendidikan PhD tapi berpelakuan tidak beradab terhadap anak murid. Pernah satu ketika dululah. Sekarang Datuk Hatan yang berpangkat Datuk berpelakuan tidak beradab pula. Jadi Datuk Hatan perlu tampil untuk memohon maaf dan menerangkan apa yang berlaku pada ketika itu. Ataupun adakah itu memang cara ataupun peribadi Datuk Hatan apabila bersama orang-orang sekeliling cuba mempelekehkan, patronize orang lain apabila bercakap. Itu seolah-olah Datuk Hatan ada mempunyai inferiority complex, ada masalah keyakinan diri, jadi perlu mempelekehkan orang lain untuk menaikkan keyakinan diri sendiri. Adakah itu Datuk Hatan? Jadi perlu Datuk Hatan tampil untuk memohon maaf. Jangan sembunyi di belakang tabir supaya perkara ni berlalu dan buat macam tak ada apa-apa. Itu menunjukkan sikap yang tidak baik Datuk Hatan pula. Kan, jika nak sembunyi di belakang tabir sampai habis isu ni, memang kita tahulah apa peribadi Datuk Hatan ni. Sebab saya dulu pernah bekerja dengan seorang datuk, kemudian dia naik jadi Tan Sri. Dia selalu berpesan kepada saya supaya control your cool, dia kata. Kontrol hati, kontrol cool, jangan pecah amarah kita di khalayak. Bukan saja pangkat datuk, orang-orang biasa pun perlu sentiasa kontrol your cool. Sebab masa tu saya pun muda lagi, tidak dapat kontrol nafsu amarah kita, selalu mengeluarkan kata-kata yang tajam. Jadi Datuk Hatan ni dah tua, jadi takkan tak boleh nak kontrol your cool berpangkat datuk lagi. Bila pangkat datuk ni pada saya taraf bangsawan lah. Takkan nak tunjuk taraf bangsawan berperangai beradab macam ni. Atau memang macam ni lah perangai dan adab peribadi Datuk Hatan. Betul ke? Jadi tampillah ke hadapan, mohonlah maaf dan itu akan memperbaiki semula imej Datuk Hatan.
Itulah apa yang saya nak sampaikan sepatah dua kata ni, dan juga semoga perkara macam ni tidak dilakukan lagi oleh orang-orang lain. Jika kita tidak tampil dan mengajar, menyekolahkan Datuk Hatan ni, orang-orang lain akan ingat bolehlah memperlekehkan siapa-siapa pun di khalayak ramai ke, di live TV ke, semuanya akan terlepas begitu saja. Jadi semoga perkara ini menjadi iktibar dan pengajaran kepada semua kita. Okey, setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.